Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu Cabaran Ekonomi Rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam dunia peradaban. So, apa maksud etika? Etika adalah berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud perangai atau kepribadian. Etika juga adalah salah satu sistem dasar iaitu akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Ia juga membawa maksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Daripada sudut perspektif Islam pula, etika merujuk kepada tingkah laku yang betul berdasarkan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. So, seterusnya, apakah hubungan di antara etika dan perintah kawalan pergerakan PKP? So, etika yang ditunjukkan oleh masyarakat itulah yang menjadikan sesebuah negara itu berjaya. Kedua, sikap kerjasama yang diberikan oleh masyarakat dalam mematuhi SOP amat memberi kesan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Dan yang terakhir, masyarakat juga tidak akan mudah melenting dan akan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita beralih pula kepada slide seterusnya iaitu metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian di mana ia berbentuk kajian tinjauan tentang kefahaman terhadap cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Yang kedua adalah instrumen kajian di mana kami menggunakan teknik Google Form dan diedarkan melalui aplikasi WhatsApp. Dan yang terakhir adalah cara kami mendapatkan responden di mana ia terbuka kepada orang awam dan diedarkan secara rawak melalui aplikasi WhatsApp. Hasil daripada tinjauan kami, seramai 60 orang responden telah memberi jawapan terhadap kajian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq bin Omar. Saya akan menerangkan bahagian ini bersama rakan saya iaitu Aisyah Rahim berkenaan dengan isu-isu terhadap ekonomi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan hubungannya dengan etika berekonomi dalam pelbagai peradaban. Isu pertama yang bakal kami kupaskan adalah berkenaan dengan keadaan ekonomi semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Seperti mana yang kita tahu, dunia telah berubah secara drastiknya dalam beberapa tempoh yang agak lama bermula Januari 2020. Kejadian ini membawa impak yang besar bukan sahaja kepada Malaysia, bahkan kepada seluruh negara yang berdepan dengan isu COVID-19 ini. Setiap negara mempunyai pelbagai cara ataupun metod yang tersendiri dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi, Perintah Kawalan Pergerakan ini akan menyebabkan pergerakan rakyat Malaysia ataupun pergerakan ekonomi akan terhad dan ini juga akan menyebabkan ekonomi akan kian merosot. Menurut kajian yang dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang menyatakan bahawa sebanyak 52.6% rakyat Malaysia terjejas dengan pelaksanaan PKP ini. Ini merangkumi berkenaan dengan pendapatan dan juga kos sara hidup rakyat Malaysia. Menurut sektor kerajaan pula, sebanyak 21.9% terjejas akibat COVID-19 ini. Antara sektor pekerjaan yang terjejas adalah sektor pertanian, sektor perkhidmatan dan juga sektor industri. Selain daripada itu, Bank Dunia telah mengunjurkan bahawa kadar dapatan dalam negara mengalami pengucupan di mana sebanyak 0.1% hingga 4.6% sepanjang tahun 2020. Ini menunjukkan kesan yang negatif kepada negara kita. Seterusnya, pelaburan FDI juga mengalami kesan yang buruk akibat PKP ini di mana mengalami penyusutan sehingga 30% dan 40% pada tahun ini. Isu yang kedua yang bakal dikupas adalah kesan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan kesan kepada individu. Yang pertama, COVID-19 ini telah menular dan menjangkiti lebih 4.7 juta manusia di peringkat global. Yang kedua, COVID-19 ini juga telah pun meragut lebih 300,000 nyawa. Dan yang ketiga, COVID-19 ini juga telah menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia meningkat sebanyak 1.5% daripada 3.3% pada Februari 2020. Seterusnya, kesan kepada masyarakat. Yang pertama, berlaku peningkatan kes cubaan membunuh diri. Seperti mana yang kita tahu, sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, ramai rakyat Malaysia yang stres, ramai rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan. Kadar pengangguran juga meningkat. Ini menyebabkan mereka lebih terdorong untuk melakukan cubaan bunuh diri ini. Dan yang kedua, berlakunya kekurangan motivasi dalam meneruskan kehidupan seharian mereka. Selain itu, negara juga mengalami tamparan yang hebat akibat COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP ini. Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang menunjukkan bahawa skala yang membimbangkan berkenaan dengan kes kesihatan mental rakyat Malaysia. Ini sangat-sangat membimbangkan kerana berlaku peningkatan kesihatan mental seperti kemurungan, keresahan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia dan juga negara ini mengalami kesan yang buruk akibat COVID-19 dan juga PKP ini. Cara pelaksanaan ekonomi semasa PKP dilaksanakan. Pada 4 Mei tahun 2020, Kerajaan Malaysia telah membuat pembukaan semula sektor ekonomi dengan menerapkan norma baharu melalui prosedur operasi standard SOP. Kerajaan juga telah menggunakan pendekatan semua lapisan masyarakat atau dikenal sebagai whole of society approach di mana semua individu, masyarakat dan para majikan bertanggungjawab dalam melakukan peranan demi menjamin kesejahteraan negara.
antara SOP telah ditetapkan oleh kerajaan adalah melakukan pergerakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain dan pemakaian mask di kembali tempat awam. Kerap mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Para majikan perlulah menyediakan suasana tempat kerja yang selesa dan menyediakan PPE jika perlu sebab aktiviti perhimpunan adalah tidak dibenarkan. Oleh itu, adanya SOP ini dapat menunjukkan etika masyarakat dalam mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Isu yang seterusnya adalah norma baharu dalam perniagaan atas talian. Kini, kebanyakan perniagaan telah menggunakan perniagaan secara digital. Hal ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 telah memberikan kepada orang awam untuk melakukan pembelian secara fizikal. Satu model iaitu trust model telah dibina bagi mengekang penipuan semasa transaksi dilakukan dan ini telah digariskan dalam etika perniagaan Islam. Trust model adalah model kepercayaan yang merupakan entiti berbagai dimensi di mana ditekankan kepada pelbagai sifat seperti integriti, keselamatan, kepercayaan dan kejujuran. Di Malaysia, ada setengah pihak yang telah mengambil kesempatan dengan menipu pembeli dengan cara menjual barangan lebih mahal daripada harga kebiasaannya. Menurut agensi kaunseling dan pengurusan kredit cawangan Kota Baru, mereka telah mendapat pelbagai aduan berkenaan penipuan atas talian semasa PKP dilaksanakan. Berdasarkan statistik, sebanyak 99 kes telah dilaporkan menyebabkan makau scam dengan kerugian 30 juta ringgit Malaysia. Isu yang terakhir adalah kesan COVID-19 kepada nilai moral masyarakat dalam ekonomi. Wabak yang telah memberikan impak yang sangat besar terhadap nilai moral masyarakat kita. Ada sebahagian perniagaan telah diuji dari sikap integriti moral dan hati mereka dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Namun, ada sebahagian syarikat yang masih menggunakan simpanan atau mencairkan aset mereka demi memastikan kelangsungan perniagaan serta menjamin kebajikan pekerja. Hal ini dapat mengingatkan berlakunya pengangguran di kalangan masyarakat kita. Seterusnya, masih ramai lagi masyarakat yang menunjukkan sikap prihatin terhadap masyarakat yang lain. Sebagai contoh, seorang PKP bersama 20 orang anak muda telah menjahit set perlindungan diri atau PPE untuk diagihkan kepada fan lainnya di Hospital Kuala Lumpur. Bukan itu sahaja, ada sebahagian badan bukan kerajaan telah membuat sumbangan makanan kepada mereka yang memerlukan sepanjang COVID-19 ini. Konklusinya, kita dapat lihat bahawa COVID-19 telah melahirkan ramai masyarakat yang menunjukkan sikap prihatin, saling tolong-menolong dan bekerjasama di antara satu sama lain. Assalamualaikum, saya Siti Nur Hidayah Binti Ahmad Syukri. Saya akan membentangkan cadangan serta kesimpulan bagi tajuk ini. Dalam usaha untuk menangani cabaran-cabaran semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, semua pihak perlulah memainkan peranan yang tersendiri. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh setiap individu ialah dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Pematuhan SOP bukan sahaja dapat membantu memutuskan rantaian wabak COVID-19, akan tetapi ia juga mampu membantu merancangkan lagi ekonomi di Malaysia. Menurut Yang di-Pertua Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu (DPPM) Malaysia Perak, pematuhan SOP dapat meningkatkan lagi keyakinan masyarakat serta membantu kerajaan untuk meningkatkan lagi aliran wang dalam pasaran. Seterusnya, setiap individu perlulah memastikan sumber-sumber berita yang mereka ingin sebarkan adalah sahih. Penyebaran berita palsu akan menambahkan lagi kerusakan masyarakat serta mampu mempengaruhi ekonomi dan etika seseorang individu. Menurut Bernama, tindakan penyebaran berita palsu akan mampu menjejaskan sumber hasil kerajaan serta aliran wang dalam pasaran. Penyebaran berita palsu juga mampu mempengaruhi etika seorang individu kerana ia mempengaruhi tindakan individu tersebut. Oleh itu, amatlah penting bagi setiap individu untuk menyebarkan berita yang sahih. Kemudian, setiap anggota masyarakat perlulah bekerjasama antara satu sama lain. Kerjasama yang diberikan bukan sahaja mampu membantu anggota masyarakat yang terkena tempias akibat pandemik ini, bahkan ia juga mampu merancangkan pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia. Contohnya, bantuan-bantuan kewangan serta keperluan asas yang diberikan akan melancarkan lagi aliran wang dalam pasaran. Bantuan wang membolehkan setiap anggota masyarakat untuk berbelanja dan menggunakannya untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka. Dan yang terakhir sekali, pihak kerajaan pula perlu memainkan peranan dalam mengimbangi kedua-dua sektor ekonomi serta kesihatan di Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Pihak kerajaan perlu menambahkan lagi inisiatif seperti penutupan perniagaan-perniagaan yang berisiko semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Tindakan dan inisiatif ini akan mampu mengimbangi kedua-dua sektor tersebut. Pihak kerajaan juga perlu memastikan kemajuan sektor kesihatan dan perkembangan sektor ekonomi di negara kita bergerak seiring. Sebagai kesimpulannya, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia merupakan salah satu inisiatif daripada pihak kerajaan bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19 serta memastikan keadaan kesihatan di Malaysia dalam keadaan yang terkawal. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan juga merupakan salah satu cabaran kepada rakyat di Malaysia bukan sahaja dalam aspek kesihatan, malahan juga dalam aspek ekonomi serta etika di Malaysia. Justru itu, bagi menangani cabaran-cabaran tersebut, semua pihak perlulah memainkan peranan yang tersendiri
agar dapat melahirkan sebuah negara yang maju dalam aspek kesihatan dan juga ekonomi serta melahirkan masyarakat yang beretika tinggi.